teruskan dari kata yang sebenar, yang lengkap dan sempurna. Sebab itulah Allah menyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran, agar kamu Muhammad menerangkannya melalui as-sunnah kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka daripada Allah, dan mereka berfikir. Mana Allah turunkan Al-Quran, manusia takkan faham, melainkan diterangkan melalui sunnah Rasulullah SAW. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi, baru dia faham. Sebab itu kita kena kaji sunnah Rasulullah SAW. Nanti kalau saya datang sekali lagi nanti, insyaAllah akan datang kita bicarakan apa antara perbuatan Nabi dan sifat Nabi. Kalau kami pandai apa, orang belajar sampai 5 tahun dah habis. Kalau di India 8 tahun dah habis dari sunnah. Kita dah ada 8 tahun sampai tua kita kan. Jadi saya buat ringkas saja apa antara sifat-sifat Nabi yang boleh kita contohi dalam kehidupan kita, insyaAllah. Kita mudahkan kan. Dalam bentuk apa ni, kita ambil poin ni. Apa akhlak Nabi. Tadi pun saya baca satu kitab tu, memang baik sangat untuk ni. Lalu kita ada pun akhlak Nabi. Kita tahu Al-Quran dan Sunnah. Akhlak Nabi menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yang Allah gambarkan sifat Nabi, dan apa yang digambarkan sendiri oleh Nabi tentang akhlak dia, dan para sahabat tentang akhlak Rasulullah SAW. Masya Allah, cantik. Ada 2 jilid. 2 jilid tu 5 tahun kan? Sambung kan? Panjang cerita. Ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya tentang akhlak tingkah laku Rasulullah SAW, jawapannya pendek je. Dan rupanya ada cek, bukannya seorang tanya. Ada beberapa orang sahabat yang jumpa Aisyah, dia tuan Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah. Sebab ada orang yang nampak Nabi masa Nabi bersama mereka, itu akhlak Nabi dengan sahabat. Tapi bagaimana akhlak Nabi kat rumah, akhlak dengan isteri dia, bagaimana akhlak Nabi dengan cucu-cucu dia, anak-anak dia, dengan saudara mara dia, dia orang tak nampak. Kita tak dalam rumah, benda dalam rumah tak nampak. Jadi mereka tanya Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah? Yang kami nampak okey lah, yang kami tak nampak. Antara yang bertanya dan tengok dalam kitab, antaranya Salman Al-Farisi. Dia tanya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah tanya dia balik, wahai Salman, pernahkah kamu baca Quran? Salman kata, pernah. Aku baca banyak tak Quran? Maka Aisyah katakan, aku pun Quran. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran seluruhnya. Masya Allah. Maknanya Rasulullah menerjemahkan Al-Quran seluruhnya. Maknanya kalau kita baca Quran tak faham, tengok Rasulullah, oh macam ni punya yang Allah dah menerusi akhlak perbuatan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini berarti bahawa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Siapa lagi kalau tidak Rasulullah? Boleh kita kata tak Rasulullah, ada orang lain? Tak ada. Orang yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan isi Al-Quran ialah Rasulullah. Jadi kita nak tugas lagi. Kenapa kita nak cari betul-betul pelik-pelik dalam hidup ini? Pandang sana, pandang sini, dah ada dah pandang Rasulullah. Sebab tu orang jumpa pun pelik. Orang Islam semua dah ada, kenapa nak pergi dulu? Kan? Kebersihan ni patut kita lebih bersih daripada orang jumpa. Dan dia suruh menjaga masanya, patutnya orang Islam lebih. Dia kata orang Islam, orang jumpa pun heran. Orang Islam nak semayang, setiap minit tu kan saya tengok tuan-tuan, berubah kan? Kadang-kadang setiap seminggu sekali berubah masa dia. Dulu katalah maghrib 7 subuh, sekarang 7.16. Setiap minit tu betul-betul jaga orang Islam ni nak semayang. Tak ada semayang awal, tak ada semayang yang terlewat pula. Kalau masuk Isyak pun semayang, tak ada. Betul-betul jaga masa ni, betul beritahu pula bila maghrib, bila akhirnya. Makna orang Islam ni dididik oleh agama Allah supaya mendekati masa. Betul bersih pula macam mana Nabi kalau makan. Tengok bekas takat apa yang ada dalam pinggan, apa yang di tangan pun dia rawat dengan bibir dia. Orang Jepun dah ambil benda tu. Tak apa cerita pula. Tengok kalau orang Arab makan kan. Orang Melayu pun ada juga lah. Tapi Arab ada tu. Dia makan, dia bergabung lebih banyak daripada apa yang dia rasa dulu dia. Betul mampu pun tu tanya pada saudara Arab. Kalau dia tengok Melayu, dia buang macam tu je. Kan? Sebab dah memang. Maka mereka dah mengenalkan sunnah Rasulullah SAW. Kan? Mendapat masa pun tak. Mendapat janji pun tak ikut dah. Sedangkan semua telah dihantar Rasulullah SAW. Kita nak pandang jemput, pandang derma, akhir tak pandang, tak tiru kita sebab
Kita tak tengok pada agama kita yang semuanya telah lengkap dan sempurna. Kan? Okey. Dan Rasulullah lah yang menegakkan hukum hakamnya dan menghiasi diri baginda dengan adab-adab Al-Quran. Oleh itu, ulama menyatakan individu yang paling sempurna dalam memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka dialah yang paling sempurna dalam berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran dan agama Islam secara keseluruhannya. Siapa yang paling faham tentang sunnah ini, maka tak ada masalah dia. Dialah orang yang paling tepat dalam mengamalkan isi Al-Quran. Sebab dia ikut contoh Rasulullah SAW. Cara makan, cara bercakap, cara gelak, cara dia berinteraksi dengan manusia, berbersila dengan manusia, tak adalah keras dia. Sebab ada orang dia rasa kalau ilmu dia banyak, dia jadi lain pula. Dia sombong. Kita tengok tak? Dia rasa ilmu dia banyak, dia sombong tak? Orang bagi salam tak jawab. Apa dia? Patut lagi alim, lagi banyak ilmu, lagi tawaduk kan dia tak. Lagi banyak ilmu dia rasa dia tak layan orang biasa. Orang biasa dia jadi. Anda cakap ni berdasarkan pengalaman. Anda jumpa kan dekat mana Haji Lahir tahu tempat tu. Apa nama tempat tu? Dekat Serampai. Kat Serampai ini Serampai pula ini. Apa nama tempat tu tadi? Yang kita Rumah kaki nama tempat tu? Dekat Taman Melati. Taman Melati. Sampai dia tunggu ustaz itu berikan satu guna dalam ceramah ustaz. Kenapa? Dalam tempat yang semayang ustaz, dalam surau ni ada bintang 7 orang. Kamu bagi salah tak jawab sebenarnya. Sebab dalam semayang awal atau dalam butik semayang sunat banyak, orang bagi salah tak jawab kan? Macam ada bumi lain. Assalamualaikum cik. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Macam hebat sangat. Sedangkan Nabi Allah kata apa? Duribat alaihimul masjid, duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihamdi minallah wa hamdi minan nas. Sesungguhnya kamu sentiasa dalam kehinaan, melainkan orang yang berpegang teguh dengan tali Allah dan orang yang baik hubungannya sesama manusia. Jadi kita dengan Allah hebat. Kalau dengan manusia tak hebat, Allah tak pandang kita sebenarnya. Kita perasan syaitan dah masuk kita kan. Anda pergi Singapura betul juga tuan-tuan. Satu grup ada 8 orang. Bagi Assalamualaikum, tak jawab. Dia pandang macam marah, dia kemudah dah. Macam nak telan kita. Lepas tu saya tanya, orang lain kan dua ni tak jawab. Oh, dia ustaz dia satu jamaah ustaz kat Singapura ni. Dia jawab dengan geng-geng dia. Kalau dia tengok geng dia, pakaian yang macam dia pakai, baru dia jawab. Lepas tu saya pun tak sedap hati dah segi jumpa betul dia. Dia kata, Syekh kenapa tak ada salam tadi? Dia kata, ustaz dia tahu ustaz lah. Ustaz dia kata, sesungguhnya kalimat salam tu kalimat yang mulia. Dan kita nak jawab salam itu tengok orang yang bagi salam tu layak tak layak nak jawab. Kan? Nanti sama kalimat kita nak jawab je kan. Sedangkan Nabi kan suruh kita sebarkan salam, dia pula dipilih. Nabi kata hal adullukum ala syai'in idza fa'altumuha tahabbtum Ufyus salam bainakum. Nabi kata, hendaklah wahai sahabat-sahabatku, aku beritahu kamu, aku tunjukkan kamu satu perbuatan, kalau kamu buat perbuatan ini, kamu pasti akan berkasih sayang. Apa dia kata Nabi? Saya balik alasan salam. Nabi tak kata pilih-pilih orang pula. Tengok sekarang macam-macam tuan. Dia nak jawab salam, tengok kalau geng dia boleh jawab. Itu bahaya.